Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dengan bab 2. Masih lagi bab 2 itu trend semasa dalam perniagaan. Subtopik 2.1.2, peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Jadi kamu boleh rujuk muka surat 79 dan juga 2.1.3, peranan kerajaan dari aspek guna tenaga, muka surat 81. Okey. Okey, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini untuk subtopik 2.1.2? Mengetahui maksud pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengetahui inisiatif kerajaan memacu pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, mengetahui pertumbuhan ekonomi peringkat tempatan, negara dan serantau. Okey, kita tengok dulu kepada pertumbuhan ekonomi. Okay, apakah maksud pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi tertentu. Okay, dalam pembangunan ekonomi sama ada yang berbentuk fizikal lah. Okay, jadi dia akan menyebabkan pertambahan dalam KDNK iaitu keluaran dalam negara kasar. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 79 atas sekali tu, maksud pertumbuhan ekonomi. Okay. Dalam pertumbuhan ekonomi ni, dia ada 3 perkara yang perlu kita fahami. Iaitu yang pertama berkaitan dengan pendapatan isi rumah. Okey, apakah pendapatan isi rumah? Pendapatan isi rumah tu ialah pendapatan ataupun gaji individu dalam rumah tersebut. Contohnya mak dan ayah kamu lah. Dicampur sekali jadi berapakah pendapatan dalam rumah tersebut, ya, keseluruhan dia. Jadi pendapatan isi rumah ini dipengaruhi oleh perubahan nilai mata wang sesebuah negara lah. Okay, dan juga pendapatan isi rumah dan nilai pasaran. Maksudnya nak tengok pendapatan isi rumah tu dia pengaruhi tengok nilai mata wang negara kita lah, sama ada dia naik ataupun turun ke, tengok perubahan dia. Jadi pendapatan pun akan turut sama terkesan ataupun bertambah ataupun berkurang berdasarkan perubahan nilai mata wang dan juga pendapatan isi dalam rumah tersebut. Okey, seterusnya pendapatan isi rumah ni dia akan mempengaruhi yang kedua itu kuasa beli pengguna. Sekiranya pendapatan isi rumah ni meningkat ataupun baik, jadi kuasa beli pengguna juga akan turut baiklah, akan turut meningkat. Contohnya macam ni. Jika perbelanjaan isi rumah meningkat, maka dia akan menyebabkan permintaan sesebuah barang atau perkhidmatan pun turut sama meningkat. Dia akan memberi kesan. Okey? Contoh gaji dah bertambah, gaji banyak. Jadi perbelanjaan kita pun akan meningkatlah nak beli barang-barang yang berkeperluan mahal kan dan sebagainya lah. Perbelanjaan kita pun meningkat. Jadi bila perbelanjaan meningkat ni, dia permintaan barang pun turut sama meningkat. Dan selain itu menyebabkan pengeluaran barang dan perkhidmatan pun meningkat. Bila permintaan meningkat, pengeluaran pun akan turut sama meningkat. Jadi dia akan memberi kesan kepada yang ketiga ni. Dia akan buat apa? Meningkatkan aktiviti perniagaan. Dalam masa yang sama dia akan meningkatkan aktiviti perniagaan dan menyebabkan pendapatan penduduk setempat pun turut sama meningkat. Dia ada kesan dia lah. Okey, dan bila pendapatan penduduk setempat tu meningkat, maka peningkatan dalam perniagaan pun akan dapat meningkatkan ekonomi negara. Dalam masa yang sama, ekonomi negara akan meningkat. Bila ekonomi negara meningkat, apa yang negara dapat? Keuntungan pun meningkat. Itulah kesan-kesan dia berdasarkan daripada pendapatan isi rumah, kuasa beli pengguna dan akhir sekali menyebabkan keuntungan negara meningkat. Okey, dalam memacu pertumbuhan ekonomi ni, dia ada program-program ataupun inisiatif yang kerajaan buat untuk meningkatkan lagi ekonomi negara. Contohnya ada 2 ni ya. Program transformasi kerajaan ataupun GTP. Yang ni dalam ni dia ada bidang keberhasilan utama ataupun NKRA, strategi lautan biru kebangsaan NBOS. Dan yang kedua, program transformasi ekonomi ETP. Dalam ETP ni dia ada bidang keberhasilan ekonomi negara dan inisiatif transformasi strategik. Ini contoh inisiatif kerajaan lah, maksudnya apa yang kerajaan buat untuk tingkatkan lagi pendapatan keuntungan negara. Okey.
Tadi kita tengok peringkat negara, sekarang peringkat tempatan. Ya. Tempatan, kerajaan tempatan kita dah pun belajar sebelum ni. Contoh kerajaan tempatan, apa dia? Contoh Majlis Perbendaharaan Seberang Prime, Majlis Perbendaharaan Sungai Petani Kedah, itu contoh kerajaan tempatan lah. Jadi pada peringkat tempatan, apa yang kerajaan buat untuk tingkatkan pendapatan negara? Pertama, kerajaan bantu perkembangan perniagaan. Dari segi apa? Bantu tingkatkan pendapatan penduduk setempat lah. Dan juga pada peringkat tempatan ni, penduduk dapat berbelanja lebih. Bila penduduk berbelanja lebih, dalam kesan dia dapat membantu meningkatkan ataupun memacu pertumbuhan ekonomi setempat. Nah, okey. Ini ialah apa yang kerajaan buatlah untuk memperkukuhkan ekonomi melalui ada dua dasar. Dasar-dasar ini dilaksanakan sekiranya negara mengalami keadaan inflasi, inflasi dan juga deflasi. Dua keadaan ni kita belum belajar lagi, inflasi dan deflasi. Lepas ni kamu akan tengoklah apakah maksud inflasi, apakah deflasi. Dua benda ni. Sekiranya berlaku perkara ni, maka kerajaan akan melaksanakan dua dasar ini, iaitu yang pertama dasar fiskal. Apakah dasar fiskal? Dasar fiskal ialah tindakan kerajaan, tindakan perbelanjaan kerajaan dalam melaksanakan cukai tertentu. Ya, maksudnya kerajaan dilaksanakan buat perbelanjaan, kemudian dilaksanakan cukai tertentu, tujuan dia untuk pengaruhi permintaan. Apa kesan pada perniagaan? Jadi peniaga akan meningkatkan lagi pengeluaran sama ada barang ataupun perkhidmatan. Dan kesan dia dapat tingkatkan pendapatan penduduk. Melalui dasar fiskal dapat tingkatkan pendapatan penduduk. Dasar yang kedua ialah dasar kewangan. Tadi dasar fiskal dah sedar, dasar kewangan. Dasar kewangan ni dilaksanakan melalui Bank Negara Malaysia, BNM. Apa yang dia buat? Dia berupaya untuk kurangkan kadar faedah. Semua bank ada kadar faedah. Tapi Bank Negara ni dia buat dasar kewangan dia kurangkan kadar faedah. Apa yang nak buat ni? Bagi menggalakkan penduduk berbelanja dan aktiviti berbelanja dan juga aktiviti pelaburan dan perniagaan. Dalam masa yang sama, akhirnya dapat menstabilkan kewangan negara. Ini tujuan dia lah. Sekiranya berlaku inflasi dan juga deflasi, kedua-dua dasar ini akan dilaksanakan, iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Dasar fiskal, tindakan perbelanjaan kerajaan untuk laksana cukai. Dasar kewangan ialah tindakan melalui bank negara yang mengurangkan kadar faedah. Seterusnya pada peringkat serantau. Apa maksud serantau? Serantau ni contohnya perhubungan dua hala lah antara Malaysia dengan negara-negara serantau. Contohnya negara rantau Asia, India, Pakistan, China. Itulah dia punya hubungan luarnya. Jadi pada peringkat serantau ni apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan? Pertama, perbelanjaan penduduk. Jadi bila ada perbelanjaan penduduk ni, dalam masa yang sama dapat meningkatkan penawaran. Penawaran ni maksudnya meningkatkan penawaran barang lah, pengeluaran barang tersebut. Dan yang kedua, dapat mengukuhkan ekonomi. Dapat mengukuhkan ekonomi melalui perbelanjaan penduduk, dapat meningkatkan penawaran dan mengukuhkan ekonomi. Dan seterusnya yang kedua, apa yang kerajaan buat ialah allowance ekspor oleh kerajaan. Allowance ni tujuan dia dapat menggalakkan perniagaan, mengeksport barang atau perkhidmatan pembuatan dan pertanian ke luar negara. Baik, sekarang kita masuk terus ke subtopik 2.1.3, peranan kerajaan dalam aspek guna tenaga. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 81 sambil mendengar penerangan cikgu. Apakah maksud guna tenaga? Terlebih dulu kita tengok apakah maksud guna tenaga. Guna tenaga ataupun labor. Labor adalah tenaga buruh yang terlibat dalam sesuatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Maksudnya tenaga buruh tu ialah pekerja lah. Itu maksudnya tenaga, guna tenaga.
Kemudian kamu tengok lagi. Ada perkataan dalam buku teks guna tenaga penuh. Okey, guna tenaga penuh. Kita ambil inilah guna tenaga penuh. Apa maksud guna tenaga penuh? Okey, guna tenaga penuh. Apa maksud guna tenaga penuh? Berlaku apabila sesebuah negara mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Ni, bila pengangguran kurang daripada 4%, itu kita panggil guna tenaga penuh. Okey. Berdasarkan situasi negara kita ni boleh dikatakan telah mencapai guna tenaga penuh kerana kadar pengangguran kita masih lagi kurang daripada 4%. Okey. Tetapi sekiranya kadar pengangguran melebihi 4%, jika gagal, ia dikenali sebagai guna tenaga gagal mencapai guna tenaga penuh. Jadi dia akan menyebabkan berlakulah pengangguran. Maka wujudlah pengangguran. Okey. Dan dalam sesebuah negara, dia ada pengangguran geseran. Okey, apakah maksud pengangguran geseran? Pengangguran geseran ini berlaku apabila pekerja berhenti kerja. Ini contohlah, seorang pekerja ni dia dah kerja, contoh dia kerja dekat kilang. Kemudian dia rasa macam tak best kerja kat situ, dia nak berhenti, nak cari kerja lain yang tak mau kerja shift. Jadi dalam tempoh dia berhenti ni, dia tak akan dapat kerja serta-merta. Maksudnya dia berhenti hari ni, dia dapat kerja baru dah. Tak semestinya macam tu. Jadi dia mungkin akan menganggur dalam seminggu, 2 minggu, sebulan ataupun 2 bulan. Jadi dalam tempoh dia tidak bekerja ni, dia dikenali sebagai penganggur. Dan pengangguran inilah namanya pengangguran geseran. Okey. Bagaimana pula jika sesebuah negara tidak mencapai guna tenaga penuh? Kalau tak capai guna tenaga penuh. Okey, macam mana kalau tak capai? Kalau tiada guna tenaga penuh, ini yang akan berlaku. Iaitu 4 pengangguran ni. Yang pertama, pengangguran bermusim. Okey, pengangguran bermusim. Yang kedua, pengangguran kitaran. Yang ketiga, pengangguran struktur. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Okey. Kita akan tengok satu. Okey, contoh pengangguran pertama ialah pengangguran bermusim. Okey, apa maksud pengangguran bermusim? Berlaku apabila seseorang pekerja bekerja dalam jangka masa yang pendek pada setiap tahun. Maksudnya bila pekerjaan dia dah habis, dah tamat, jadi dia pun kena cari pekerjaan yang lain. Contoh macam kerja kontrak lah. Pekerja kontrak ni dia hanya terikat pada satu tempoh masa tertentu. Bila dah siap satu projek ataupun kontrak dia kena cari kerja lain. Okay? Ataupun pekerja yang bekerja secara sementara di sebuah ladang. Bila dah siap dah satu ladang tu, projek sebuah ladang tu dah settle semua, dah dapat hasil, dia terpaksa menganggur. Tamatlah kerja dah, dia kena cari pekerjaan lain. Okey, itu bermusim. Seterusnya pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran maksudnya keadaan ekonomi ni mempengaruhi sesebuah ni lah. Dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Jika keadaan ekonomi yang meleset, dia akan menyebabkan peniaga ataupun perniagaan ni dia tak mampu nak bayar gaji pekerja. Sebab ekonomi meleset. Bila tak mampu nak bayar gaji, majikan tak mampu bayar gaji pada pekerja, jadi menyebabkan majikan kena kurangkan bilangan pekerja. Ini dia berhentikan pekerja lah. Asal pekerja tu ada 200 orang. Jadi terpaksa kurangkan jadi 100. Mungkin jadi 50, mungkin 20. Ini disebabkan oleh pengangguran kitaran. Okey, seterusnya pengangguran struktur. Pengangguran struktur ni macam mana dia boleh berlaku? Berlaku ekoran perubahan dalam industri secara keseluruhan. Maksudnya dia buat perubahan secara menyeluruh. Dalam sebuah kilang tu dia buat semua menyeluruh. Dia tak perlukan kemahiran pekerja. Tak mau skill pekerja. Jadi berlakulah pengangguran struktur ini. Okey, dia nak kecilkan bilangan pekerja. Tak mau banyak sangat, dia ubah struktur tersebut. Okey. Dan yang terakhir sekali pengangguran teknologi. Macam mana boleh berlaku pengangguran teknologi? Disebabkan oleh sebuah sektor perniagaan ni dia lebih utamakan penggunaan teknologi. Contoh penggunaan mesin, penggunaan alat-alat moden lah untuk menggantikan pekerja. Kalau sebelum ni pekerja yang buat semua.
mesin, peralatan-peralatan tu ada sikit saja, tapi dia dah ubah dah. Dia lebih gunakan teknologi daripada pekerja. Jadi ini menyebabkan kesan kepada pekerja, pekerja yang sedia ada ni dia hilang pekerjaan. Dia terpaksa cari kerja lain. Dan juga pekerja yang baru, orang tak ada kerja ni, terus tidak ada pekerjaan, terus tak beroleh pekerjaan disebabkan oleh pengangguran teknologi. Jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 81 dan 82 untuk penerangan yang lebih jelas lagi. Baik, sekian saja kelas untuk hari ini. Kita akan sambung lagi selepas ini. Okey, Assalamualaikum.